kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Fadil Pengurusi Majlis, bahagia Tuan Imam, bahagia Datuk Izzat, tenaga pengajar di surau ini. Yang saya hormati tuan guru, para alim ulama, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita i'tikaf, niat i'tikaf setiap kali kita masuk ke masjid, kerana fadilatnya sangat besar. Seringkali diingatkan bahawa 3 perkara yang kita kena jaga bila kita masuk ke masjid. Yang pertama i'tikaf, niat i'tikaf. Yang kedua sembahyang sunat tahiyatul masjid. Yang ketiga seboleh mungkin dapatkan saf pertama waktu sembahyang berjamaah. 3 ni tuan-tuan cuba ikhtiar untuk jaga sungguh-sungguh, insya-Allah. Dalam 3 ni kalau tuan-tuan tak boleh semua pun, niat i'tikaf tu tentu boleh lah, kecuali kita terlupa. Tapi kalau tuan-tuan tak sempat juga, tuan-tuan dah ikhtiarkan seboleh mungkin untuk sembahyang saf pertama. Sembahyang saf pertama ni fadilatnya besar. Yang keduanya, kita duduk ni malam ni duduk di taman syurga. Majlis ilmu ni raudhah min riyadhil jannah. Nabi kata majlis ilmu ni taman-taman syurga Allah. Sebab tu Nabi suruh duduk sekejap, walaupun tuan-tuan sibuk ada urusan, duduk sekejap je kemudian bangunlah. Jangan terus balik. Sebab saya duduk perhati ramai bila kita pergi ke Masjid Nabi Madinah, orang ramai berebut nak sembahyang di raudhah, berebut nak masuk ke raudhah, berjam-jam tunggu, sanggup tunggu berbaris nak masuk raudhah. Ini raudhah lah ni. Raudhah lah ni. Majlis ilmu ni raudhah, sama sebagaimana raudhah. Cuma Masjid Nabi tu raudhah yang tetap. Ada hadis. Tapi ada hadis juga majlis ilmu ni taman syurga, raudhah juga. Kalau kita masuk dalam raudhah di Masjid Nabi, makbul doa. Majlis ilmu ni makbul doa. Doa kita makbul. Jadi insya-Allah seboleh mungkin kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun kita ada urusan sibuk. Nabi kata duduklah sekejap. Dia katakan ijlis ma'na nu'min sa'ah, duduklah sebentar walaupun kita jadi orang mukmin seketika. Jadi sahabat-sahabat sekalian, diminta saya bicarakan tajuk tentang soal istiqamah dalam amalan, dalam kehidupan, dalam perjuangan. Allah Ta'ala mewajibkan kita minta doa istiqamah, menunjukkan pada kita bahawa istiqamah ni bukan boleh dengan kekuatan kita. Istiqamah maknanya kita tetap pendirian kita, amalan kita, kehidupan kita di atas jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Istiqamah ni dalam makna yang besar, dia meliputi dua-dua. Istiqamah maknanya tetap kekal dalam kedudukan yang asal, yang sebenar. Sama ada orang yang buat maksiat, istiqamah dengan maksiat pun dipanggil istiqamah juga. Istiqamah dia lawan Islam daripada kecil pak ketua, istiqamah juga. Istiqamah dalam durhaka pada Allah, dalam maksiat. Tapi yang dimaksudkan dengan istiqamah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ialah istiqamah dalam mentaati perintah Allah. Kita doa tiap-tiap waktu sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkan pada kami. Kerana hidayah ni ada hidayah yang jadi milik mutlak Allah. Ada hidayah yang kita ikhtiar untuk cari dan untuk kita dapat. Maka hidayah ini kita minta doa pada Allah. Ihdina, ya Allah tunjukkan pada kami. Ulama-ulama dalam mentafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, dikatakan ihdina ni ada dua maksud.
dua makna. Yang pertama, minta Tuhan tunjuk mana jalan yang Allah redha, mana jalan yang Allah murka, mana jalan yang halal, mana jalan yang haram, mana jalan yang betul, mana jalan yang tak betul. Itu satu, kita minta Allah tunjuk jalan. Kenapa minta tunjuk? Kerana akal kita tak mampu nak fikir. Ya, jalan ini akal saja tak mampu nak fikir. Kalau akal saja boleh memikir, Allah tak payah hantar nabi-nabi. Ya, tujuan Allah hantar nabi ialah allamal insan ma lam ya'lam, untuk mengajar manusia benda yang akal tak mampu fikir, benda yang manusia tak tahu. Kalau tanpa nabi kita tak tahu. Umpama apa tujuan Allah hidupkan kita, kita tak tahu. Apa tujuan Allah cipta kita? Ya, melainkan bila Allah hantar nabi baru kita tahu rupanya tujuan Allah hidupkan kita ni untuk jadi hamba Allah. Itu tujuan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka jadi hamba aku. Jadi tujuan Allah cipta kita untuk jadi hamba Allah. Ya. Satu tu tujuannya. Tujuan hamba Allah. Ya. Macam handphone. Tujuan handphone telefon lah. Tapi boleh dah ambil gambar? Boleh. Ambil gambar macam tu, nak hantar macam-macam. Semua boleh. Tapi tujuan utama, telefon. Ya. Sebab tu kalau line tak ada, telefon 5,000, line tak ada, baik campak je. Ya. Sebab dia, kekuatan dia duduk bukan duduk pada telefon tu saja, tapi duduk pada line tu. Demikian juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mohon pada Allah Taala, Tuhan bagi, tunjukkan pada kami ya Allah. Satu. Yang kedua, mohon pada Allah Taala diberi kekuatan. Beri kekuatan supaya yang Allah suruh kita mampu buat, kita boleh taat. Ya. Yang Allah kata haram, kita mampu tinggal, kita boleh tinggal. Ada orang kadang-kadang dia tahu wajib, tapi dia tak ada kekuatan untuk laksana. Dia tahu haram, tapi dia tak ada kekuatan untuk tinggal. Ya. Sebab tu kata Nabi, afatuddin al-hawa. Yang merosakkan agama kita ni hawa nafsu. Yang merosakkan agama kita hawa nafsu. Ya. Bukan duit, bukan pangkat. Pangkat, duit, harta tu duduk atas hawa nafsu. Ya. Kalau nafsu tu punah, maka punahlah segala apa yang kita ada. Kalau nafsu tu baik, jadi baiklah harta yang kita ada. Salahkah kaya? Tak salah. Nabi doa minta kaya. Ya. Nabi ajar, Sayyidina Ali ajar kita semua doa minta kaya. Tidak salah kaya. Yang salahnya bila kekayaan digunakan untuk durhaka pada Allah. Ya. Sebab tu kata Nabi, ya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ya, orang mukmin yang kuat, kuat ekonomi, kuat perpaduan, kuat senjata, kuat ketenteraan, kuat ni lebih dikasihi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun padanya ada kebaikan. Ya, maknanya orang mukmin yang kaya, yang kuat ada kebaikan, yang mukmin yang miskin lemah pun ada kebaikan. Apa kebaikan dia? Dia mukmin. Ya, dia mukmin, ya. Tapi mana lebih baik? Tentu lebih baik orang mukmin yang kuat. Ya, sebab tu Nabi kata al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang beri baik pada tangan yang tak ada. Tangan yang bagi lebih baik pada tangan yang meminta. Ya. Jadi oleh kerana itu kita minta doa pada Allah setiap waktu sembahyang. Satu ni je tuan-tuan. Satu ni je. Permohonan wajib minta. Satu ni je. Ya. Dalam seluruh rukun Islam tu, haji, ibadah haji ni macam-macam doa. Ya. Tapi semua sunat. Ya. Tak ada satu pun doa wajib. Haji ni tak ada bacaan wajib. Ya. Dia tak ada bacaan wajib. Semua bacaan sunat semua. Ya. Masa tawaf sunat je baca doa tu. Tak baca doa pun sah, tak tawaf sah. Ya. Sa'i ada doa dia. Tak baca sah tak? Sah. Ya. Demikian melontar jumrah ada doa dia. Waktu kita wukuf di Arafah ada doa dia. Semua tempat doa. Tapi semua tu sunat belaka. Tak ada satu pun yang wajib. Dalam zakat tak ada bacaan wajib. Ya. Dalam puasa tak ada bacaan wajib. Ya. Dalam semayang baca wajib dua je. Dua je yang wajib. Fatihah dan tahiyat akhir. Ya. Dalam tahiyat tak ada benda kita minta, hanya puji-pujian. Dalam Fatihah semua puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kecuali satu je, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maknanya dalam seluruh sistem Islam ni yang Allah Ta'ala suruh kita minta pada dia, satu, ya Allah tunjuk pada kami jalan yang betul, yang kami boleh istiqamah di atas jalan tersebut. Ya. Ihdina as-sirat, sirat jalan yang lurus, jalan yang betul. Al-mustaqim, yang kami boleh istiqamah di atas jalan itu.
Ya, kita boleh istiqamah di atas jalan tersebut. Kerana yang payahnya istiqamah. Yang payahnya ialah untuk kita jaga sungguh-sungguh, pelihara sungguh-sungguh. Ya, seorang sahabat jumpa Nabi Allah turun nasihatkan aku satu perkara yang aku tak perlu tanya orang lain. Nabi kata apa dia? Amantu billah sumastaqim. Kamu beriman dengan Allah Ta'ala, kamu dah istiqamah dengan iman tersebut. Sudah. Tak usah duk fikirlah, duk serabut media sosial macam-macam kata. Tak payah. Beriman dengan Allah, istiqamah di atas jalan tersebut. Khalas. Ya. Ini yang Allah Ta'ala memberi panduan kepada para sahabat, tentulah kepada kita semua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita minta doa pada Allah Ta'ala, bermakna akal kita, kekuatan kita tak mampu. Ada semalam saya hadir satu program. Ada orang tanya soalan. Dia kata, apakah kita boleh jamin seorang calon yang menang tidak lompat parti, tidak keluar pada parti? Saya kata tak jamin. Tak boleh jamin. Mana kita boleh jamin masa depan manusia? Tak boleh jamin. Nabi pun tak boleh jamin. Nabi pesan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqa'a ba'din. Ini khutbah terakhir Nabi, 73 hari lepas Nabi khutbah ni Nabi wafat. Ya. Dalam waktu khutbah terakhir itu Nabi pesan, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kamu jadi kafir selepas aku tak ada besok. Ni Nabi ingat ni, Nabi peringatkan, jangan kamu jadi murtad, jadi kafir selepas aku tak ada besok. Yang menyebabkan sebahagian kamu akan memancung tengkuk sebahagian yang lain. Ni pesanan Rasulullah. Wafat je Nabi, besok berpuluh ribu murtad. Ya, bukan 1,002 tuan-tuan, berpuluh ribu murtad. Ya. Musailamatul Kazzab bawa penyokong dia 5,000 murtad. Di Bahrain 10,000 yang murtad. Ya. Di Yaman beribu yang murtad, ramai yang murtad. Ya. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar perang. Ya, Sayyidina Abu Bakar perangnya dia. Kenapa ramai murtad ni? Pertama, yang murtad ni orang munafik. Dia sebenarnya berpura-pura je Islam zaman Nabi. Dia berpura-pura je Islam. Dengan Nabi wafat, dia menzahirkan kekufuran dia. Satu golongan. Golongan kedua yang masuk Islam kerana fulus, kerana duit. Ya, nak berim. Nak harta. Ya, sebab zaman Nabi bila berperang dapat harta rampasan perang, maka siapa-siapa yang duduk di Madinah akan dapat harta rampasan perang. Ya. Ada yang masuk Islam kerana harta. Ada, bukan tak ada. Yang ketiga, yang baru masuk Islam, belum kukuh lagi iman dia. Ya. Bila dengar Nabi wafat, dia rasa Islamnya akan padam, Islam akan kalah, Islam tak akan menang dah. Jadi pada waktu itu dia takut untuk menzahirkan Islam dia. Macam kita sekarang. Ya, macam sekarang. Ya, negara Saudi ke negara Islam mana yang lain, mana lebih kiblat dia dalam semayang ngadap ke Kaabah, kiblat politik dia ngadap Amerika. Ya, waktu perang Bosnia tak berani ngaku Islam. Siapa ngaku Islam kena bunuh. Jadi golongan ni yang baru masuk Islam dengar Nabi wafat, lalu dia balik semula kepada agama asal sebab dia mu'allaf, baru-baru jinak hati dengan Islam. Yang keempat, golongan yang berada di sempadan kuasa besar, Rom dan Parsi. Ya, mereka ni duduk sempadan. Ya, kuasa besar masa tu Rom. Bila dengar Nabi wafat, maka dia tahu dah Rom akan menjajah negara dia, maka dia menzahirkan kekufuran dia. Termasuk apa berlaku di Bahrain. Bahrain 10,000 murtad. Ya, tetapi alhamdulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berjaya mengembalikan semula Islam. Ya, sebab tu bila ditanya apakah jaminan, tak ada jaminan. Ya, macam mana kita nak jamin masa depan? Ya, sebab tu kita doa pada Allah Ta'ala supaya Allah beri istiqamah kita dengan Islam. Ya, Tuhan beri istiqamah kita, sabar kita dengan Islam. Sebab kadang-kadang mari ujian macam-macam. Ya, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu balaan. Wahai Rasulullah, siapakah di kalangan manusia yang paling hebat diuji oleh Allah Ta'ala? Nabi kata al-anbiya, nabi-nabi lah. Ya, nabi-nabi lah yang paling hebat diuji. Summal amsal fal amsal. Dan orang yang bersama-sama Nabi, mengikuti Nabi, dan orang mengikuti orang yang mengikut Nabi, tabi'in dan tabi'in. Ya, inilah yang paling hebat diuji oleh Allah Ta'ala. Pimpinan diuji lebih daripada pengikut di bawah. Ya, pimpinan lagi hebat diuji. Ya, sebab bala Allah ni turun pada atas, dia tak keluar pada perut bumi saja. Dia turun daripada atas. Bila turun pada atas, yang atas sekali kena dulu.
Ya, kena dulu. Ya, sebab tu kadang-kadang kita kena tengok seorang tu istiqamah tak istiqamah, tengok hujung hidup dia. Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kamu dinilai oleh Allah pada hujung hidup kita ni. Bukan awal, bukan pertengahan. Ya, ada orang pertengahan awalnya hebat. Hebat Islam dia, kuat Islamnya. Hujungnya murtad tuan-tuan. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ya, Bal'am bin Ba'urah terkenal dalam sejarah zaman Nabi Musa AS. Bal'am bin Ba'urah pendeta Yahudi. Rajin beribadah pada Allah. Hebat ibadahnya. Takut pada Allah. Gerum pada Allah. Sampai tahap jadi wali Allah. Jadi wali. Mati murtad. Terkeluar pada Islam. Ya, na'udzubillah. Ya, sebab tu kita minta doa. Sebab tu Nabi kata semayang ni induk. Ya, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa-siapa tinggal semayang dengan sengaja maka kafir dengan nyata. Yakni orang yang menganggap semayang tak wajib dan sebagainya, itu pada pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab kita lah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi nak sebutnya zaman Nabi penulis wahyu Rasulullah murtad. Penulis wahyu Nabi boleh murtad. Ya. Sebab tu bila ditanya, apakah jaminan? Tak boleh jamin. Ya. Tak boleh jamin. Kita tak boleh nak jamin. Ya. Sebab itu Nabi SAW ajar pada kita doa, Allahumma khtimana bihusnil khatimah. Minta mati dalam keadaan yang sebaik-baik kematian. Yakni mati dalam keadaan iman. Ya. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau matikan aku ya Allah dalam keadaan yang seburuk-buruk kematian. Na'udzubillah. Ya. Ayat Quran yang biasa tuan-tuan baca, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah ya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, ayat ni, apa sebab ayat ni turun? Asbabun nuzul ayat. Ya. Disebut bahawa di antara sebab ayat ni turun ialah kerana Nabi SAW melantik seorang sahabat jadi amil untuk pungut zakat kepada kabilah Bani Mustalik. Okey, Nabi lantik seorang sahabat, Nabi kata pergilah kamu kepada kabilah Bani Mustalik dan minta ambil zakat daripada mereka. Ya. Nabi lantik. Kalau Nabi lantik ni bukan calon-calon manusia, tentulah orang yang paling baik. Dia pun pergi. Sebenarnya kabilah dia bermusuh dengan kabilah Bani Mustalik zaman jahiliyah. Ya, dua tak boleh jumpa dua kabilah ni. Kabilah dia dengan kabilah Bani Mustalik tak boleh jumpa. Jumpa perang. Cuma dia baik sikit setelah mereka masuk Islam semua sekali. Kabilah Bani Mustalik dapat berita Nabi hantar utusan, duta Rasulullah, utusan Nabi. Lalu kabilah Bani Mustalik seronok dapat berita Nabi hantar utusan Rasulullah untuk datang pungut zakat. Ya, penduduk kabilah Bani Mustalik sangat gembira, seronok. Ya, seronoklah. Lalu mereka keluar beramai-ramai menunggu kedatangan utusan Nabi di luar kota dia, di luar bangunan dia, kota dia lah. Tunggu. Dia ni pula pergi seorang diri. Dia perjauh, dia tengok ramai berkumpul depan pintu kota, lalu dia terus buruk sangka. Dia kata ni kumpul ramai-ramai ni mesti nak pukul aku, mesti nak bunuh aku. Sebab apa? Sebab sejarah lama zaman jahiliah. Ya. Ni kumpul ramai-ramai ni mesti nak pukul aku, mesti nak bunuh aku. Ya. Lalu dia terus balik ke Madinah. Dia tak pergi jumpa pun. Yang kawan tu duduk tunggu nak sambut. Ya. Sebab tu kata dalam kaedah kita pun dia kata musuh yang paling besar bagi kita ini kejahilan. Tak tahu tu musuh yang paling besar. Kerana tak tahu, orang tulis maki hamun cerca dalam Facebook macam-macam. Sebab dia tak tahu. Dia baca media yang telah tidak menceritakan yang sebenar. Ya. Sebab tu kita kena tahqiq berita. Ayat ini Allah suruh tahqiq berita sebab kita tahu yang mari ni fasik. Tapi zaman kita ni, kita tak tahu yang mari ni fasik ke kafir. Facebook ni tuan-tuan, ya, Islam ke bukan Islam Facebook ni? Ya, tak tahu. Kadang-kadang nama Melayu, padahal dia bukan Melayu. Kadang-kadang dia bernama Islam, padahal dia bukan Islam. Kadang-kadang bernama lelaki, padahal dia perempuan. Kadang-kadang bernama perempuan, padahal lelaki-lelaki. Ya, dia jantam misal sakut atas telinga, bernama perempuan bergambar comel. Ya. Suami dia terngorak ke dia. Ya. Pasal apa? Media sosial yang tak tahu siapa dia. Ya. Dari segi syarak, dari segi ilmiah syar'i, ya, sumber begini tak boleh terima dalam Islam. Kecuali ditahqiqkan betul, dibuat tabayyun betul. Setelah kita kenal siapa dia,
Ya. Sebab tu baru kenal, baru baca berita dia. Ya. Jangan siasat berita dulu, siasat siapa dia dulu. Ya. Kalau dia orang fasik, orang yang tak beriman, tak diterima fakta dia, berita dia.